Selamat hari Minggu, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini saya boleh kembali berada di tengah-tengah saudara untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. 大家星期日快乐，感谢神，今天可以在这里，可以在你们当中来分享神的话。 Mari kita berdoa. 让我们低头祷告。 Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan diri kami, karena sebentar akan merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. 神啊，我们这个时候把我们每一个人都放在你的手中，我们再过一下要聆听你的话语。 Meskipun kami tidak bisa hadir di rumah Tuhan secara langsung, 虽然我们不能够直接来到圣殿里面来敬拜 tetapi kami 你， percaya bahwa Tuhan tetap hadir di rumah kami masing-masing. 但是我深信神已临格在我们每一个人的家庭里面。 Dan Tuhan memberkati pemberitaan firman pada saat ini. 求你再一次祝福今天传讲信息的时间。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告是奉主耶稣基督的圣名祷告， Amin. 阿门。 Saudara sekalian, mari kita membuka Lukas pasal 17 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10 yang akan menjadi dasar perenungan kita. 请我们翻开我们的圣经，在路加福音第17章第7节到第10节。 Saya akan membacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, kemudian akan dilanjutkan di dalam bahasa Mandarin. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. 第7节，你们谁有仆人耕田，耕地或是放羊从田里回来，就对他说：“你快来坐下吃饭呢？”岂不是对他说：“你给我预备晚饭，束上带子，伺候我，等我伺候完了，你才可以伺候吗？”仆人照所吩咐的去做，主人还谢谢他吗？这样你们做完了一切所吩咐的，只当说我们是无用的仆人，所做的本是我们应分做的。 Saudara sekalian, pelayanan dan kehidupan orang percaya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. 那么一个人的服侍是不能够跟信徒脱节的， Karena salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia pertama-tama kali adalah untuk melayani Dia, saudara. 因为神创造万物的时候，他的目的就是为了来荣耀他的圣名。 Tuhan menciptakan malaikat di sorga untuk melayani Tuhan di sorga. 那么呢，上帝创造天使在天上，唯有服侍他在天上 Dan。Tuhan menciptakan kita manusia di bumi untuk melayani Dia ketika kita berada di bumi ini. 那么同样，上帝创造我们在这个地上，就是围绕在地上，让我们可以服侍他。 Tapi saudara, pelayanan yang mestinya begitu indah ini mengapa seringkali menjadi sumber konflik di dalam gereja? 但是为什么常常这么美的服侍，常常会造成在教会里面一个很大的摩擦 Karena banyak 呢？ orang melayani itu dengan konsep tentang citra diri seorang pelayan yang salah, saudara. 因为有很多人他们对这个服侍这个观念有错误的观念。 Saudara, kita mesti mengingat bahwa pelayanan itu bukan sekedar mencari kesibukan. 那么我们必须要记得，我们服侍神，并不是为了要寻找忙 Bahwa 碌， pelayanan itu bukan juga sekedar kita berkegiatan di dalam gereja. 那么也并不是让我们在教会里面有活动。 Pelayanan ada satu persembahan hidup orang percaya kepada Tuhan. 那么服侍呢，是我们信徒呢对神的一个完全的这个侍奉。 Setelah dia ditebus menikmati anugerah Tuhan, semestinya seorang Kristen itu memperhatikan atau mempersembahkan hidupnya di dalam pelayanan. 那么，当一个人已经相信了主的时候，那么他应该在他的生命当中有完全的这个服侍的。 Maka penting saudara, pada pagi ini atau pada saat ini kita akan mempersiapkan, merenungkan bagian firman Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi seorang pelayan yang baik di hadapan Tuhan. 那么，今天我们必须要思考，我们怎样在神面前成为一个好的服侍者呢？ Dan Lukas 17 yang tadi kita baca ini merupakan satu bagian yang begitu indah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. 那么刚才我们所读的经文是一个很好的教训，是主耶稣当时对门徒的一个教训。
Dan perumpamaan ini hanya dicatat di dalam Injil Lukas, tidak di dalam Injil-Injil yang lain, saudara. 那么这段经文没有在别的福音书里面记载， Paling 只有 tidak 在 ada 路加 empat 福 hal, 音。 ada 4 hal yang akan kita renungkan dari bagian firman Tuhan ini. 那么透过这段经文，至少有4样的事，我们应该有思考的事情。 Saudara, bagaimana kita bisa memiliki hati sebagai seorang pelayan Tuhan yang tanpa pamrih? 那我们怎样让我们每一个信徒在生活当中有一个武士的这个服 Yang 饰 pertama, 呢？ saudara, bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa seorang pelayan itu harus memiliki jiwa seorang hamba. 那么同样，让我们必须要记得，我们每一个服侍者必须要记得，我们应该要有一个仆人的心态。 Saudara, hamba di dalam bahasa Yunani doulos itu seorang yang telah dibeli oleh tuannya. 那么这个仆人呢，在原文是 doulos， 那么就是因为主人已经买属了他。 Dibeli bukan untuk enak-enakan, saudara, 那么他买不是为着要享受， tetapi untuk melayani tuannya seumur hidupnya. 但是就是买他，就是为要让他可一生在那边服侍他的主人。 Dan seorang budak itu adalah seorang yang kehilangan hak atas dirinya sendiri. 那么一个仆人呢，他是舍弃他自己的自由权。 Maka saudara, ketika kita mendengar kata hamba ini, kita harus ingat baik-baik, ini sesuatu yang melekat di dalam diri seorang pelayan Tuhan. 那么，当我们听到这个仆人这句话，应该成为我们在脑海当中有的这个存记的观念。 Seorang pelayan yang menjadi hamba berarti dia tidak mencari kemuliaan dirinya, saudara. 那么，一个仆人呢，如果他服侍的时候，他不是为着要荣耀他自己。 Seorang pelayan yang menjadi hamba, dia tidak menganggap dirinya itu lebih hebat dari orang lain. 那么，一个仆人呢，他不以为自己比别人更棒。 Bahkan ketika kita menjadi seorang pelayan yang memiliki jiwa seorang hamba, dia tidak menuntut apa-apa dari tuannya. 那么，甚至于当我们成为一个仆人的时候，我们没有对主人有所要求的。 Saudara, itulah arti menjadi seorang hamba. 那么，这就是成为仆人的拥有的一个 Dia 心 tidak 态。 mencari pujian tuannya. 那么，不是要得主人的称赞， Dia tidak mencari muka bagi tuannya. 也不是在那边在主人面前找面子。 Dia hanya sekedar melakukan apa yang menjadi tugas karena dia tahu dan sadar dia hanya seorang hamba. 因为他知道他是一个仆人，所以他尽这份的去做。 Saudara, inilah yang Tuhan Yesus ingin tekankan pertama kali di dalam bagian yang tadi kita baca. 那么，这是主耶稣在这里有第一个强调的地方。 Maka ini juga menjadi satu peringatan bagi kita yang melayani Tuhan, saudara. 那么，这也应该成为我们每一个服侍者应该有的这个提醒。 Kita bisa aktif di dalam pelayanan. 我们在这个侍奉当中，我们可以很热心的， Tapi pada saat yang sama kita bisa kehilangan jiwa seorang hamba. 但是呢，我们常常也舍弃了这个仆人的这个心态。 Saudara, inilah kira-kira yang terjadi di dalam diri murid-murid Tuhan Yesus. 那么，这也是当时在门徒当中所存有的这个所发生的心态。 Di dalam Markus 9 ayat 33, saudara. 在马可福音第9章第 Para 33节。 murid-murid itu bertengkar satu dengan yang lain, siapa yang terhebat di antara mereka. 那么那个时候，门徒们在那边彼此辩论，在他们当中谁最大呢？ Mereka melayani tapi mereka tidak memiliki jiwa sebagai seorang hamba. 他们在那边服侍，但是他们却没有一个仆人的心态 Dan。itu bukan terjadi satu kali, saudara. 那么不是一次两次发 Di dalam 生。 Lukas 22 pada saat perjamuan kudus mereka juga masih mempeributkan siapa yang terbesar di antara mereka. 在路加福音第22章也在那边记载说，他们在那边争论谁最伟大。 Saudara-saudara, maka Tuhan Yesus kita ingat mengambil seorang anak kecil lalu menjadikan contoh bagi 所以那 mereka. 个时候，主耶稣就叫一个小孩成为一个例子。 Barang siapa yang ingin menjadi terbesar, dia harus justru menjadi seorang seperti anak-anak. 那么在你们当中，谁愿意伟大，他就要成为一个孩子一样的样式。 Saudara, apa yang dilakukan oleh murid-murid ini berbanding terbalik dengan Yohanes Pembaptis, saudara. 那么这些门徒们所做的，跟施洗约翰所做的，其实反过来的心态。 Yohanes Pembaptis adalah seorang pelayan yang luar biasa. 那么施洗约翰呢，他是一个特别的、很好的一个服侍者。 Bahkan ketika sebelum Tuhan Yesus melayani, Yohanes Pembaptis sudah lebih dikenal banyak orang. 那么甚至主耶稣还没有出来侍奉的时候，很多人已经认识了施洗约翰。 Dan Yohanes Pembaptis berbeda dengan murid-murid memiliki jiwa sebagai seorang hamba. 那么施洗约翰跟门徒们不一样，他们拥有一个仆人的心态。 Nah, ketika Tuhan Yesus muncul, dia tidak menganggap Tuhan Yesus itu sebagai saingan di dalam pelayanannya. 所以当主耶稣开始出现在那边
传道的时候，他不认为这个主耶稣成为他的竞 Dia 赛者， mengatakan Tuhan Yesus harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. 但是他却说他要伟大，我却要更小。 Saudara, inilah jiwa seorang pelayan yang memiliki hati sebagai seorang hamba. 那么这就是拥有一个仆人心态的精神。 Maka kita perlu belajar, saudara, di dalam sebuah pelayanan itu tidak ada yang lebih hebat satu dengan yang lain. 所以让我们彼此学习，在我们的侍奉当中，没有一个人认为自己比别人更 Tidak 棒， ada juga yang kurang hebat satu dengan yang lain. 也没有认为别人比我们更差。 Maka Paulus di dalam 1 Korintus 12 itu memakai ilustrasi tubuh manusia di mana satu dengan yang lain saling membutuhkan, saling melayani. 那么呢，保罗在哥林多书信也在那边讲述，我们是基督的肢体，我们彼此需要配搭。 Maka saudara, seorang pelayan yang memiliki hati seorang hamba, 所以一 dia 个 itu 人， tidak akan merasa berjasa apa-apa. 所以一个人如果他拥有一个仆人的心态，他就不会觉得自己是立功劳。 Jikalau kita di dalam melayani Tuhan, kita sering berpikir kalau tidak ada aku, pelayanan akan kacau. 若是在侍奉当中，我们认为若没有我的话，那么一切的侍奉就会乱七八糟。 Kalau tidak ada aku, pelayanan tidak akan jalan. 那么若没有我，那么这个侍奉不能够一直走下去的。 Berarti kita melayani bukan dengan jiwa sebagai seorang hamba. 那么表示说，这种服侍不是你拥有一个仆人心态的一个服 Karena di 侍。 dalam ayat tadi yang kita baca, hamba itu berkata, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. 因为透过刚才的经文在那边说，我们所做的是我们应当做的。 Saudara-saudara, di dalam hidup kita melayani Tuhan ini, 在我们服侍神的这个生活当中呢， kita perlu melatih akan kerohanian kita terus-menerus, saudara. 我们必须要不断的在那边锻炼我们属灵的生命。 Karena sebagai orang yang berdosa, 因为我们成为一个罪人， kita seringkali memiliki kecenderungan hati untuk menjadi orang yang sombong di hadapan Tuhan. 许多时候我们常常造成我们在神面前成为一个骄傲的人。 Kita lebih senang melayani dengan jiwa sebagai seorang bos daripada seorang hamba. 我们更喜欢带着一个老板的身份，比起带着仆人的身份。 Maka kita harus ingat, saudara, dimanapun Tuhan menempatkan kita di dalam sebuah pelayanan, 所以让我们记得，不论神把你放在任何处的这个侍奉当中， jabatan di dalam pelayanan itu hanya sebuah atribut semata-mata, saudara. 那么你的侍奉的这个位置呢，这个就是只是一个记号而已。 Entahkah kita ditempatkan di posisi yang dianggap penting atau yang dianggap kurang penting. 不论你所处的位置是高位或者是不太重要的地位， Semua itu tidak terlalu masalah bagi orang yang memiliki hati seorang hamba. 若是你拥有仆人的心态，一切都毫无所谓的。 Bagi yang penting di dalam hatinya adalah mengabdi kepada tuannya dimanapun dia ditempatkan. 最重要的就是他无论处在何处，他能够在那边忠心的服侍他的主 Saudara, 人。 inilah hal pertama yang bisa kita pelajari di dalam Lukas 17 tadi, saudara. 那么这是透过刚才路加福音第7章我们所吸取的教 Yang 训。 kedua, kalau saudara memperhatikan di dalam kisah itu kita menemukan kebenaran bagaimana kita bisa melayani tanpa memikirkan pamrih. 那么接下来我们必须要知道，我们的服侍应该要成为武士的服侍呢，应该要有怎样的第二个秘诀呢？ Saudara perhatikan di dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus memberikan satu gambaran pelayan yang mencintai tuannya. 那么在这里呢，在主耶稣给我们一个很好的描绘，就是有一个爱主人的心。 Maka saya sebut sebagai seorang pelayan yang baik harus mencintai yang dilayani. 所以呢，成为一个好的服侍者，我们必须要爱我们所服侍的那个人。 Saudara, ini satu kebenaran rohani yang begitu penting, saudara. 那么这个在主领的生命当中是一个很重要的一个教训。 Kadang kita terlalu sibuk melayani sampai kita lupa siapa yang kita layani. 许多时候我们忙于服侍，但是呢，我们常常忘记了我们所服侍的是谁。 Kadang kita melayani bisa melayani diri kita sendiri sebetulnya. 那么呢，其实呢，我们所服侍的不是神，乃是我们自己。 Tetapi di dalam perumpamaan ini kita melihat pelayan ini adalah pelayan yang berhasil melayani tuannya. 但是在这里我们所读的经文就是这个仆人呢，他的侍奉呢，是一 Mengapa, 个 saudara? 很成功的服侍。为什么呢？ Karena dia mengenal dan mencintai tuannya. 因为他认识他的主人，也爱他的主人。 Hamba yang baik itu memahami watak tuannya. 那么一个好的仆人呢，他是了解他的仆人的个性 Hamba。yang baik itu mengerti isi hati tuannya.
他的主人的个性他很了解的。 Saudara, di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, kita tidak mungkin bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita. 那么呢，在我们的服事当中，我们不能够把最好的献给我们的主。 Kalau kita tidak mencintai Tuhan kita. 若是我们没有爱我们的主的心的话， Ketika Tuhan Yesus melayani, dia ditanya, apakah hukum yang paling utama Tuhan? 那么当主耶稣在服事当中，有人问他最大的诫命是什么呢？ Tuhan jawab dengan satu kalimat yang sederhana sebenarnya. 那么那个时候，主耶稣回答一个很简单的话语： Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. 你要尽性、尽心、尽力爱主你的上帝。 Saudara, ini juga adalah menjadi rahasia keberhasilan seorang pelayan Tuhan. 这也是成为一个服侍者的一个成功的秘诀。 Sampai sedalam apa kita mencintai Tuhan, saudara, 那 dalam 么今 hidup 天你 kita. 爱神的程度到何程度呢？ Itulah yang akan menentukan keberhasilan seorang pelayan. 那么就决定了一个人的一个仆人的服侍的成功。 Saudara, di dalam hidup Daud ada satu peristiwa yang sangat menyentuh hati saya. 那么呢，在大卫的生活当中，一样是真的很触动了我的心。 Peristiwa itu dicatat di dalam 2 Samuel 23 ayat ke-15, saudara. 那么是在撒母耳记下在那边记载的。 Di dalam peristiwa itu Daud ngomong dengan dirinya sendiri. 那么在那个事件当中，大卫跟自己说： Sekiranya ada orang yang memberi aku air minum dari perigi di Bethlehem, aku akan senang sekali. 那么若是有人拿这个伯利恒的水给我喝，我是多么的喜欢，多么的高兴。 Saudara, ini terjadi di dalam peristiwa peperangan dengan bangsa Filistin. 那么是那个时候，大卫跟非利士人打仗的时期。 Daud itu begitu kangen dengan kota asalnya Bethlehem, saudara. 那么他多么的想望这个他所喜爱的城市，就是伯利恒。 Dan dia merindukan minum air dari sumur yang ada di kota Bethlehem itu. 所以呢，他很想科莫能够得到伯利恒城里的这个 Saudara, 水 yang 喝。 luar biasa di dalam ayat ke-16, 3 jenderalnya Daud itu mendengar perkataannya Daud. 那么有6位这个大卫的勇士，他听见大卫所讲的话， Lalu mereka diam-diam pergi meresikokan dirinya kembali ke kota Bethlehem untuk mengambil cuma sekedar air kepada Raja Daud. 所以他就暗暗的，就是跑到伯利恒在那边，把这个水拿来给这个大卫。 Padahal Daud tidak pernah memerintahkan mereka, saudara. 他冒生命的危险去，其实大卫那个时候没有命令他这么做。 Mereka mau memberikan yang terbaik. Mereka Masa- mau meresikokan diri karena mereka mencintai tuannya. 但是因为他爱他的主人的缘故，所以呢，他愿意冒险去这么做。 Saudara, ketika mereka membawa perigi yang berisi air itu, Daud sangat kaget luar biasa. 所以当他们把这个伯利恒的水带在一个水袋里面带给大卫的时候，大卫感到很吃惊。 Saking kagetnya sampai Daud tidak berani meminum, justru malah membuang air itu karena Daud merasa tidak layak meminum air tersebut. 因为他吃惊，所以他也不敢喝那个水，因为他不配来喝那个水。 Tapi hari ini kita belajar satu kebenaran penting dari kisah-kisah seperti ini, 但是 saudara. 呢，透过这些事件，让我们学习功课。 Kalau engkau tidak mencintai Tuhanmu dengan segenap hatimu, 若是你没有真心爱主你的上帝的话， maka jangan harap Tuhan akan memberkati pelayanan kita, saudara. 那么你休想上帝要祝福你的侍奉。 Saudara-saudara, kalau orang sudah mencintai Tuhan dengan luar biasa, dia akan melakukan apapun yang menurut ukuran mata manusia tidak masuk akal. 所以一个人如果真正爱主的话，他会做那一些人看来不能够合他的逻辑的那个做法去做。 Saudara, kenapa David Livingstone meninggalkan Inggris dan menjadi misionari di Afrika sampai mati di sana? 那么你也可以相信，有那些宣教士，他们离开他们所在之地，他们到在那边到别的国家去宣教， Demikian 贵州 juga 去 juga 宣教 dengan。Hudson Taylor juga meninggalkan tanah airnya pergi menjadi misionari di China. 还有呢，戴特生牧师他也离开他的地方，他到中国去做宣教士。 Karena mereka mencintai Tuhan lebih dari apapun dalam hidup mereka. 因为他们在他的生命当中，他爱主胜过爱一切。 Saudara-saudara, mencintai Tuhan di dalam pelayanan itu begitu penting, luar biasa. 那么爱主的心在我们的侍奉当中是一个很重要的一个秘 Karena 诀。 kalau seorang pelayan tidak mencintai tuannya, tidak mungkin ada kesetiaan, saudara.
那么，若是一个人他没有真正爱主人的心的话，那么他就没有忠诚的心来做。 Saudara, inilah yang terjadi dengan seorang pelayan rekan kerja Paulus yang bernama Demas. 那么讲到有一个人叫 Demas 的，他所做的事情。 Paulus mengatakan Demas meninggalkan aku, meninggalkan pelayanan karena dia lebih mencintai dunia. 那么他离开他，那么呢，大卫说呢，因为他更爱这个世界。 Karena tanpa mencintai Tuhan yang kita layani, kita tidak mungkin ada kesetiaan di dalam pelayanan 因为 kita. 若没有爱他的主人的心，那么就不可能造成我们在侍奉当中忠诚的去做。 Saudara, kalau kita tidak mencintai Tuhan kita di dalam pelayanan kita, di dalam pelayanan pasti tidak ada kesungguhan di dalam melayani. 若是我们没有真正爱主人的心，那么在侍奉当中，我们不能够真正的去做侍 Saudara, 奉。 inilah yang terjadi di dalam hidupnya Raja Saul. Saudara. 也是在扫罗王生命当中所发生的事 Saul 情。 menjadi contoh bagaimana dia melayani Tuhan menurut ukurannya dia sendiri. 那么呢，扫罗他按照他自己所定的在那边去做他的 Tidak ada 工作， kesungguhan, ketaatan kepada Tuannya. 他没有对他的主人一个忠诚的心， Melayani asal-asalan. 那么他就这样随随便便、马马虎虎的去服侍。 Maka saudara lihat ketika seorang pelayan tidak memiliki hati yang mencintai Tuannya. 那么若是一个服侍者，他没有个真正爱主人的心的话， Pasti di dalam diri pelayan itu tidak mungkin ada kerelaan hati yang mau berkorban. 那么就没有一个甘心情愿为主人牺牲的一个心态。 Saudara-saudara, apa yang membuat hidup Rasul Paulus begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan? 那么什么因素造成在这个扫罗在他的生命当中那么大大的被神使用呢？ Dia sudah mencapai pada satu titik kerohanian lebih mencintai Yesus daripada dirinya sendiri. 因为他已经达到了一个顶点，他爱主胜过爱自己， Maka dia mengatakan hidupku ini bukannya aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalam aku. 所以他在那边说：“我现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。” Prinsip kedua ini begitu penting di dalam diri seorang pelayan Tuhan. 那么呢，一个爱主人的心在服侍者当中是一个很重要 Kita 的一个 harus 秘诀。 belajar untuk terus semakin mencintai Tuhan dalam hidup kita, 是 saudara. 啊，应该不断的学习，在生命当中更加的爱我们的主人， Bukan justru kita semakin lama makin mencintai dunia ini. 不是造成我们越来越爱这个世界。 Saudara, di dalam 1 Yohanes 12, 1 Yohanes 2 ayat 15, Yohanes di situ mengatakan satu kalimat, jika kita mengasihi dunia, kita tidak mungkin bisa mengasihi Allah Bapa 那 kita. 么在约翰书信里面也说，若是我们没有爱主的，若是我们没有爱主的心，若是我们没有爱主的心，那么爱世界的心不在，就在我们里面了。 Saudara, inilah gambaran dari hamba yang Tuhan Yesus gambarkan di dalam Lukas pasal 17 ini. 那么也是在路加福音第17章里面的一个描绘。 Dia seorang pelayan yang begitu mencintai tuannya, saudara. 那么他是一个仆人，他多么的爱他的主人， Dia tidak menuntut haknya apa-apa. 他没有在那边要求在那边他应当得的权利。 Dia tidak ngomel dan tidak pernah mengeluh, semua tugas yang diberikan diselesaikan dengan baik semua. 他没有在那边发牢骚，也没有叹气，他就是在那边尽责的去做。 Saudara-saudara, kalau kita ingin pelayanan kita diberkati oleh Tuhan, 那么今天若是你愿意让你的服饰可以蒙主的祝福 kita 的 harus 话， memiliki bukan sekedar pelayan yang memiliki jiwa sebagai seorang hamba saja, 那我们不是单单要拥有一个仆人的心态， tetapi seorang pelayan yang juga mencintai tuannya. 但是成为一个仆人应该要有一个爱主的心。 Saudara, poin yang ketiga, apa yang bisa kita temukan dari Lukas 17那么 ini? 第3点，从这个路加福音17章，我们可以找到什么秘诀呢？ Pada waktu seorang pelayan itu bisa melayani dengan totalitas hidupnya, dia tidak akan memikirkan pamrih apa-apa di dalam hidupnya. 那么当他可以知道服侍的时候，那么呢，他就没有要求代价的去服 Maka 侍。 ini poin ketiga yang kita temukan di dalam kisah Lukas 17 ini, saudara. 那么在这个路加福音第17章里面呢， Saudara perhatikan Tuhan Yesus di situ menggambarkan seorang hamba, seorang pelayanan yang luar biasa sekali, saudara. 那么在这里描绘一个真正完全服侍的一 Dia 个仆 melakukan 人。 pekerjaan di luar rumah, membajak dan menggembalakan. 那么他就是在家外那边去做耕田啊 Sudah，lelah pekerjaan di luar rumah selesai, masuk ke dalam rumah belum berhenti, saudara. 那么呢，他刚刚耕田，又刚刚放羊，从田里回来，还没有休息。
Digambarkan dia harus melayani tuannya, mempersiapkan makan dan sebagainya. 在这边描绘他必须为他的主人预备食物吃， Selalu mendahulukan tuannya. 就是让这个主人为首， Tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. 没有为自己着想。 Ini adalah pelayan yang melayani dengan totalitas hidupnya. 那么就是他完整生命的一个服饰。 Seorang pelayan yang melayani dengan totalitas, saudara 那 sekalian. 么一个人如果他有一个真正完整的服饰的话， Dia akan menyelesaikan semua tugas yang diberikan tuannya itu dengan sungguh-sungguh. 那么他就会正性的来去完成主人所命令他做的。 Sebaik mungkin, sesempurna mungkin. 所以他尽力的、尽善尽美的去做。 Dengan kata lain, seorang pelayan dan seorang hamba itu harus bertanggung jawab dengan pelayanannya. 那么换句话说，就是一个服侍的必须在他的侍奉当中有一个责任感。 Saudara, pada waktu kita menerima sebuah pelayanan apapun itu, 那么今天若是我们接受不论任何什么服侍的 saudara 话， harus mengerjakan pelayanan itu dengan totalitas hidup kita. 你必须要把你的整个生命完全献上的去做。 Jangan ada kata lagi, oh saya lupa. 那么你千万不要在那边说我忘记了， Oh mestinya dia yang melakukan. 那么应该他做的。 Seorang pelayan, saudara 那 sekalian, 么一个服侍者呢， bukan sekedar dia harus belajar mencintai tuannya. 那么不是单单他应该要学习在那边爱 Dia 主 harus 人， belajar mencintai pelayanan yang dipercayakan kepadanya. 那么他也必须爱上帝所信任他去做的每一样服侍。 Saudara, inilah rahasia kesuksesan pelayan di dalam Lukas pasal 17 ini, saudara. 那么这就是在这里，在路加福音第17章里面所讲述的第 Bukankah 三个 Tuhan 秘 Yesus 诀。 berkata, kalau engkau setia kepada perkara kecil, engkau akan diberikan perkara yang lebih besar. 那么若是你在小事上忠心的话，那么他要把大的事情叫 Dan 你去做。 pelayan di dalam Lukas 17 ini menjadi contoh teladan bagi kita hari ini. 那么今天在这里所讲的这个服饰，应该成 Bagaimana 为我 saya 们 bisa 的榜 melayani 样。 dengan totalitas dalam hidup kita? 在我们的生命当中，应该有完整这个线上的这个侍奉。 Membutuhkan satu dedikasi, komitmen yang kuat di dalam diri kita. 那么需要在我们的生命当中一个敬重的、尽责的去做。 Saudara-saudara, Nehemia ketika dipanggil Tuhan untuk menyelesaikan atau membangun tembok Yerusalem yang roboh. 那么尼西米当他得做神的使命，叫他去重建已经毁坏的城墙的时候， Kalau sudah membaca kisah Nehemia ini orang yang luar biasa, saudara. 那么你会读到这个尼西米记，你会看到一个很特别的一个人物。 Jangan pikir, oh ini membangun tembok rumah yang roboh, ayo panggil tukang-tukang, dia jadi mandor lalu bangun tembok selesai. 那 Tidak, 么你 saudara. 千万不要以为，那么呢，这是建筑物罢了，很平常的叫几个工人，你在那边监督工人去做就是好了吧？ Dia membangun tembok Yerusalem ini dengan segala rintangan, halangan, dirobohkan oleh musuh-musuhnya, dibangun kembali oleh Nehemia dan seterusnya. 那么他带着很多的挣扎，必须要面对仇敌的攻击等等，把这个城墙完全毁掉，以后再重建。 Nehemia melayani dengan totalitas, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. 所以呢，他有一个完整的这个献上他的生命，他完全的在那边去服侍神。 Saudara-saudara, mengapa pelayanan kita atau pelayanan orang lain kalau kita melihat tidak memiliki dampak yang besar di dalam kehidupannya? 那么今天你会看到有很多人的服侍，为什么没有起一个很大的影响力呢？ Kemungkinan dia tidak melayani dengan totalitas dan kesungguhan di dalam hatinya. 可能他没有在心里面一个完整献上的一个心态。 Saudara-saudara, seorang pelayan yang melayani Tuhan, mencintai Tuhan, mencintai pelayanannya, dia tidak akan kendor semangat di dalam melayani Tuhan. 那么一个人如果他有真正的服侍的心的话，他就不可能在他的服侍当中妥协下来。 Paulus di dalam pelayanannya, dia terus melayani dengan totalitas di dalam kehidupannya, saudara. 那么呢，保罗在他的侍奉当中，他有一个完整献上的一个服侍。 Paulus membayar harga yang begitu besar dalam hidupnya karena dia melayani Tuhan, mencintai Tuannya dengan totalitas. 他那么献上他的生命，付完全的代价，爱主人的心，因为他有一个完整奉献的生命。 Saudara, inilah yang harus ada di dalam diri kita kalau kita ingin melayani Tuhan tanpa memikirkan pamrih apapun. 那么这是我们应该拥有的心态。如果你今天很想望在你的服侍当中有一个武士的侍奉的话 Dan，yang keempat yang kita pelajari dari Lukas 17 ini, saudara. Seorang pelayan yang melayani tuannya
dia tidak pernah memikirkan upahnya. 那么第四样，一个服侍者，他应该不在那边享受他所得的回报。 Saudara, di dalam hidup murid-murid Tuhan Yesus, ketika mereka pertama kali melayani Tuhan, mereka melayani dengan jiwa dagang, saudara. 那么在主耶稣门徒的侍奉当中，当他们服侍主耶稣的时候，他们是带着一个商人的心态来服侍。 Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu yang kami miliki untuk mengikut Engkau. 我们已经 Sekarang apa yang kami peroleh? 那么我们已经放下一切，在那边跟随你。那么现在我们可以得做什么呢？ Saudara, kalau kita membandingkan dengan Lukas 17 ini, pelayan ini, hamba ini tidak pernah berbicara tentang upah, saudara. 那么若是跟这个刚才路加福音里面的仆人来比较的话，他没有讲到关于他的供资待遇。 Bahkan di dalam ayat itu dikatakan, kami hanya seorang hamba yang tidak berguna. 甚至在这里，在最后一节说，我们是无用的仆人。 Coba saudara bayangkan, hamba ini, pelayan ini begitu hebat loh, saudara, pelayanannya 所 kepada 以tuannya. 你可以想象，这个仆人他的侍奉是那么的棒。 Tapi justru Tuhan Yesus mengajarkan, kau harus berkata, kami ini hanya hamba yang tidak berguna. 但是主耶稣却教导我们，叫我们知道，我们是一个无用的仆人， Dan kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. 所做的本是我们应分做的。 Jadi saudara, pelayanan itu bukan untuk bangga-banggaan, saudara. 那么呢，我们服侍并不是为着要高抬自己， Pelayanan itu juga bukan untuk memikirkan apa upahku setelah aku melayani. 那么我们的服侍应该不在那边想着我服侍好了以后我得做什么回报， Ini berbicara tentang motivasi seorang pelayan. 那么是讲到一个仆人侍奉的动机。 Saudara, banyak orang melayani Tuhan dengan motivasi supaya nanti setelah melayani hidupnya lebih makmur. 那么有很多人他在那边就是想望，就是我已经服侍好了，那么我的 Diberkati 生活 Tuhan secara 就可以蒙 jasmani. 福，越来越发达。 Saudara, ini ada seorang pelayan yang tidak tulus hati di dalam melayani Tuhan. 这不是一个仆人拥有的心态，没有正 Paulus 经 berkata di 的 dalam 侍 2 奉。 Timotius 2 ayat 4, saudara. 那么在提摩太后书第2章第4节里面， Seorang 保罗说 prajurit yang sedang berperang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. 那么一个人如果战士在前面打仗的时候，他没有为着他的生活在那边着 Supaya 想， dengan demikian ia bisa berkenan kepada komandannya. 所以让他这么做就可以忠信在他的这个跟他的领袖。 Ini satu gambaran diri seorang pelayan ketika melayani mestinya dia tidak memikirkan upah atau pahala yang akan dia terima. 那么就是描绘一个人服侍他，不应该在那边想的做怎样的回报。 Saudara, kita harus ingat untuk apa kita melayani Tuhan. 那我们必须要记得，我们是为着什么来服侍神呢？ Nah, melayani Tuhan itu bukan supaya kita dapat upah apapun itu. 那么我们服侍神，并不是为着怎样可以得做待遇， Tetapi melayani Tuhan tujuannya adalah supaya kita memuliakan Tuhan. 那么我们的动机就是要荣耀神的名。 Paulus melayani Tuhan begitu hebat, luar biasa. 那我们看见保罗他那么棒的、那么特别的、那么侍奉神。 Tetapi di dalam 1 Korintus 9 ayat 18 dia mengatakan kalimat yang luar 但 biasa. 是在哥林多前书第9章，他讲了一个很特别的话。 Upahku adalah aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. 那么呢，我可以无代价的在那边服侍神。 Saudara, kalimat ini mengindikasikan asal dia bisa memberitakan Injil, memberitakan Kristus, itu bagi dia sudah upah. 那么只要他能够传福音，这对他来说是一个这个是他得做的待遇。 Maka hari ini kalau kita bisa melayani Tuhan, saudara, itu sebenarnya satu upah di dalam hidup kita. 那么今天若是我们能够服侍神，这是上帝给我们的这个代价。 Itu satu hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita, anak-anaknya. 那么这是上帝给他的儿女一个特别的这个恩典、特别的特权。 Nah, pelayan ini menjadi contoh seorang hamba, seorang pelayan. Mestinya dia tidak pernah memikirkan apa yang aku dapat dengan melayani Tuhan. 那么应该成为一个榜样，就是我服侍神，并不是在那边想着我可以得做怎样的待遇。 Saudara-saudara, gereja zaman sekarang ini satu fenomena yang mengerikan luar 那 biasa. 么现今的教育有一个很令我们感到心痛的一个现象。 Karena kalau kita tidak sadar, saudara, kita bisa terjebak kepada konsep pelayanan yang keliru. 那么如果我们不小心，我们常常跌落在错误的观念当中。 Bukan kita yang melayani Tuhan, justru Bukan. yang terjadi Tuhan yang kita panggil untuk melayani kita. 不是我们在那边侍奉主，乃是我们教主在那边服侍我们。
Tuhan harus melakukan banyak hal di dalam hidup kita. 那么主必须在我的生命当中做很多样的事情， Memberkati kita, membuat mujizat dan sebagainya dan sebagainya. 祝福我行神迹，还有其他。 Saudara, ini sesuatu yang berbahaya di dalam kehidupan seorang pelayan Tuhan. 那么这是常常在信徒的生活当中一个很危险的心态 Dan 的。 hari ini kita telah belajar 4 prinsip bagaimana kita harus melayani Tuhan kita. 那么今天有4个原则，我们怎样来去服侍我们的主？ Nah, saya harap khotbah yang singkat ini boleh mengingatkan, membangkitkan diri kita kembali dengan semangat yang baru di dalam melayani Tuhan. 但愿神透过这4段能够再一次提醒我们，也帮助我们再一次苏醒我们服侍的这个心态。 Dan Tuhan boleh memberkati pelayanan kita masing-masing apapun itu. 那么也让神祝福我们每一样的侍奉。 Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. 让我们低头祷告。 Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu. 天父，为着你的话语，我们感谢你。 Tuhan mengingatkan kepada kami apa itu arti seorang hamba. 你再一次提醒我们，叫我们知道我们仆人的这个意思是什么， Dan Tuhan juga mengingatkan kepada kami 也再一次 bagaimana melayani 也再一 Engkau. 次提醒我们应该有怎样的信在那边去服侍你。 Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini tidak berlalu dengan sia-sia di dalam hidup kami. 但愿神帮助你的话语不至随流失去， Dan kami boleh melanjutkan kehidupan dan pelayanan kami dengan jiwa dan hati yang baru di hadapan Tuhan. 让我们在你面前拥有一个新的心态来服侍 Tuhan 神。 ampuni kami kalau kami selama ini keliru melayani Engkau. 神啊，求你饶恕我们，如果在这些日子当中，我们对侍奉的态 Kami 度错了 melayani，untuk kepentingan mencari pujian dan sebagainya. 我们常常为着自己要得人的称赞来做。 Biarlah Tuhan memurnikan motivasi kami 但愿 masing-masing. 神你再一次接近我们， Di 顺 dalam 境 nama 我们的侍 Tuhan 奉。 Yesus kami berdoa. 我们祷告侍奉主耶稣基督的圣名祷告， Amin. 阿门。